Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan joystick atau controller, atau ada juga yang panggil dia sebagai gamepad biasa yang kita boleh jumpa dalam pasaran. Dia bukan sahaja wireless, bukan sahaja multi-platform. Kita boleh guna dekat PC, kita boleh guna dekat smartphone, ataupun kita boleh guna dekat Nintendo Switch. Dia bukan sahaja ada vibrator, tapi kita boleh set makro dekat joystick ni. Kalau anda suka main game fighting macam Street Fighter ataupun Naruto atau sebarang game yang memerlukan anda untuk tekan 2-3 button untuk hasilkan satu-satu combo, joystick ni memang kena dengan anda. Dan jujur saya katakan, dalam banyak-banyak review saya berkait dengan joystick, ini top 1. Big One Elitis S ni number 1 lah. Saya boleh, nama brand ni Big One dekat Malaysia tak gah, orang tak kenal sangat, tapi dia punya produk ni Elitis S ni saya boleh garanti kepada anda gini. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom. Perkara pertama yang saya suka dekat Elitis S ni ialah dari segi keselesaan bila pegang dia. Of course, bila kita bercakap tentang keselesaan pegang satu-satu joystick, kita kena sentuh tentang dia punya design. Untuk anda lebih faham, untuk anda lebih jelas dengan apa yang saya nak sampaikan dengan dia punya design ni, saya akan bandingkan Elitis S dengan dua lagi joystick yang popular dekat dunia ni. Yang pertama, saya ada Xbox punya controller. Yang kedua, saya ada PS punya controller. Kalau kita tengok dari bahagian atas, kita akan nampak yang design untuk ketiga-tiga joystick ni lebih kurang sama. Cuma layout untuk PS sedikit berbeza lah. Kalau anda tengok, dia punya D-pad tu berada dekat bahagian atas, manakala thumbstick berada dekat bahagian bawah. Untuk Xbox, dia punya thumbstick berada dekat bahagian atas, manakala dia punya D-pad berada di bahagian bawah. Untuk Elitis S, dia punya layout tu sama dengan Xbox punya layout. Bab layout ni bagi saya dia bukanlah satu isu yang kritikal yang menentukan sama ada kita selesa untuk pegang satu-satu joystick ataupun tidak. Untuk saya, bagi saja layout untuk PS ke, untuk Xbox ke, tak ada isu yang besar. Yang kita kena tengok ialah yang pertama, jarak antara dia punya main button ni. Kalau Xbox, dia punya button Y, X, A, B ni. So, jarak untuk button ni memang menentukan senang ataupun tidak untuk kita tekan button-button dia. Kalau kita bandingkan Xbox punya controller main button dengan PS punya controller punya main button, Xbox punya lagi dekat manakala PS punya lagi jauh. So, dalam kes kali ni saya lebih prefer PS punya controller sebab jari saya kan gemuk pendek. Kalau tengah war, saya tengah kalut macam tu, kalau pakai Xbox punya controller, possibility untuk saya tersalah tekan tu tinggi. Tapi untuk PS ni tak ada masalah. Kalau kita tengok dari bab ni, Elitis S dia berada di tengah-tengah antara kedua-dua joystick ni. Kalau Xbox dia sangat dekat, manakala untuk PS dia sangat jauh, Elitis S berada dekat tengah-tengah. Antara ketiga-tiga joystick ni, saya akan buang Xbox punya controller, saya akan fokus kepada dua controller ni. Itu bab yang pertama. Yang kedua, saya nak anda tengok bahagian belakang, atas belakang R2 button dia, R2 dan juga L2 button. Untuk PS punya L2 dan juga R2 ni, dia sama. Dia sama untuk Xbox juga. So, design dia lebih kurang sama, feeling tekan dia pun lebih kurang sama. Cuma Xbox punya R2, L2 ni dia ada texture anti-slip untuk kita tak susah terlepas lah. Untuk Elitis S, dia punya L2 button ni lebih kecil dan design dia sedikit berbeza dengan kedua-dua controller tadi. Antara ketiga ni, yang mana saya prefer? Saya lebih suka Elitis punya sebab dia lagi kecil and kita tak perlu tekan sampai habis untuk register input dekat kita punya PC. Lagipun bila kita tekan R2 dan juga L2 Elitis S ni,
kita dapat rasa dia punya button tu tactile. Dapat rasa ada lekukan. Macam kita tekan switch brown lah. Brown switch dekat mechanical switch. Untuk PS, untuk PS dan juga Xbox, dia macam tak ada lekukan tu. Tak rasa tactile langsung. Dan kita dapat rasa dia macam spring saja. Kita tekan spring dekat membrane punya keyboard. Tak best gila kot. Dan sebut tentang tactile, button semua ni. Semua button yang ada dekat Elitis S ni memang tactile, sedap untuk kita tekan, especially dia punya main button. Dan ini PS punya kurang sikit, dia macam PS punya ni kan, dia macam membrane. Lagi-lagi dia punya D-pad ni, anda boleh tengok bila saya tekan dia macam tak balance. Bunyi pun tak ada, feeling tactile tu pun saya boleh kata hampir tak ada lah. Untuk D-pad ni yang paling saya suka Xbox. Bunyi tak? Tactile dia. Yang penting bila saya tekan, anda boleh nampak yang bahagian saya tekan belah kiri, dia punya arrow belah atas, belah kanan, belah kiri dia, belah bawah dia macam balance compare dengan PS punya. Nampak tak? PS punya dia jadi macam ni. Memang tak best lah. Untuk Elitis S, dia bawah pada Xbox lah. Feeling tactile tu ada, cuma dia tak se-best Xbox punya controller. Bab lain okey. Memang best. Even dia punya pair button pun kita dapat rasa dia punya tactile tu. Okey, last kali dari segi keselesaan ni, saya nak anda tengok dia punya bahagian belakang ni. So, bahagian belakang untuk PS dulu, dia nampak macam flat. Sama juga dengan Xbox, dia punya bahagian belakang memang nampak flat. Tak ada tempat, let's say saya pegang macam ni, anda boleh nampak tak ada tempat untuk saya punya jari ni bersandar lah. Sama juga dengan Xbox, dia flat dan bila saya pegang, dia jadi macam ni lah. Tapi untuk Elitis S, kalau anda tengok betul-betul, dia ada satu bonggol sebelum dekat sini yang mana kita boleh letak jari tengah kita. Dia jadi macam stopper. Best gila. Kita punya jari akan berada di macam satu keadaan yang rehat lah. Ergonomik kalau kita nak bandingkan dengan PS punya controller dan juga Xbox punya controller. Dan menarik lagi kan, dia punya surface bahagian belakang dan bahagian atas ni sama saja. Dia pakai anti-dust dan juga dust resistant dan juga water resistant. Kalau tangan anda jenis berpeluh, tak ada masalah untuk anda guna Elitis S. Sebut tentang surface ni, untuk PS dia punya bahagian surface di bahagian belakang dengan surface di bahagian atas ni tak sama. Atas ni dia licin, bahagian belakang dia pakai anti-slip punya gesture dengan texture. Lepas tu untuk Xbox, bahagian bawah dia pakai anti-slip punya texture, bahagian atas dia pakai matte punya. So, kalau bercakap tentang surface ni, yang paling best bagi saya Elitis S, lepas tu Xbox. Untuk PS ni memang senang gila untuk kita terlucut dia lah. Alright, itu dari segi design dan juga keselesaan, yang mana bagi saya ini antara benda yang penting bila kita beli mana-mana joystick. Seterusnya saya nak cerita dari segi button. Untuk Elitis S ni, ini joystick yang paling banyak button saya pernah jumpa sepanjang hidup saya ni. Dia bukan sahaja ada pair button tu, tapi dia ada 3 lagi extra button. Satu button dekat bawah thumbstick ni. Lupa nak cerita tentang dia punya thumbstick. Dia punya bentuk tu lebih kurang sama untuk ketiga-tiga. Kalau anda tengok secara dekat, anda akan nampak lah thumbstick dia bahagian atas tu dia macam lekuk ke dalam supaya senang untuk kita pegang, senang untuk kita guna. Okey, balik pada topik kita, yang mana dekat bahagian bawah kanan thumbstick ni, dia ada satu button yang dipanggil sebagai recording button. So, recording button ni kita akan guna untuk record makro dekat joystick ni. Dan kalau kita pusing, dekat bawah ni macam saya cerita tadi, ada extra button kanan dan juga kiri, yang mana kedua-dua button ni kita boleh guna dia untuk assign satu-satu makro. Untuk set makro dekat Big One Elitis S ni, kita tak perlu download apa-apa software. Kita boleh record dia secara manual dengan cara tekan recording button, lepas tu pilihlah button kanan ataupun kiri yang kita nak guna. Lepas tu bila dia dah blinking warna orange tu, kita dah boleh start record button lah. Macam saya main Genshin
Impact saya set dia punya makro belah kanan tu 3 kali lompat, lepas tu baru serang. Cuma dekat sini ada satu masalah yang mana bila kita dah set makro dekat Elitis S ni, kita tukar game dia still bawa makro yang sama. So dia tak adalah bila kita main FIFA dia punya karakter tu akan lompat 3 kali lepas tu serang, tak adalah. Tapi dia still akan detect. Contoh kita tekan button B ni 3 kali, lepas tu tekan button A. So dalam FIFA pun dia akan tekan B 3 kali, A 1 kali lah. So setiap kali kita kena main, kita kena ingatlah setiap kali kita tukar game tu, kita kena ingat makro apa yang kita set. Kalau tak, kita better kita reset dia punya makro tu. Boleh reset, tak ada masalah. Jangan bimbang. Dan menarik tentang Elitis S ni dari segi connection lah. Dia bukan sahaja boleh connect secara wireless 2.4 GHz, boleh connect dekat PC kita. Dia pun boleh connect secara Bluetooth dekat iPhone ke, dekat iPad ke, dekat kita punya Android ke, even dekat kita punya laptop yang ada Bluetooth. Lepas tu kita boleh connect dia dekat Nintendo Switch. Siap ada Gyrocon lagi untuk kita main dengan Switch punya feature tu. Dan kita boleh guna dia secara kabel. Dia punya wireless tu, dia punya bateri kapasiti dalam 850 mAh, antara bateri joystick yang agak besar. Tapi let's say anda ni macam fikirlah tak nak guna joystick, nanti tengah walk, tengah guna tiba-tiba bateri mati ke, jangan risau sebab kita boleh cucuk kabel. Kita still boleh guna kabel USB-C sambil guna sambil charge. Dia pun ada vibration even kita main dengan game smartphone ataupun game dekat laptop kita, tak ada masalah langsung bosku. So harga untuk Elitis S ni ialah RM251 Malaysia. Tapi kalau anda berminat, anda boleh guna kod diskaun yang saya tulis dekat description box below. Anda akan dapat beli pada harga RM168 sahaja. Even anda akan dapat satu Gameser F2 Shoot Trigger secara percuma. Sebenarnya video ni disponsor oleh Banggood, platform online international yang agak popular. Mereka minta saya pilih produk apa untuk saya review dan promote mereka punya platform ni. Sekarang mereka ada buat promotion sempena dengan ulang tahun 15 yang ke-15. Ada banyaklah promosi. Anda boleh pergi dekat website mereka ni, ada free delivery, ada diskaun promosi sampai 60%, kupon dan lain-lain. Anda boleh explore sendiri dekat sana. Cuma promosi dia tu sampai 13 September sahaja. Balik pada topik Big One Elitis S, seriously kalau anda sedang cari joystick ataupun gamepad sekarang, saya 100% recommend anda untuk beli Elitis S ni. Bukan sahaja connection dia jenis variety, boleh guna dekat multi-platform, tapi makro tu sangat-sangat berguna bagi siapa-siapa yang main game fighting. Lepas tu even untuk Genshin Impact, apa-apa game yang memerlukan anda buat combo. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Wherever. Jumpa lagi.